Hai, selamat datang ke Tika Story di mana aku bincangkan benda-benda yang hot dengan expertise aku dalam bidang graphic design, branding dan juga marketing selama 8 tahun. So topik yang aku ada hari ni bukan topik lah. So actually ada satu user ni dekat IG DM aku tanya pasal macam-macam soalan lah dia tanya, tapi soalan dia panjang sangat. So aku tak boleh nak reply. So aku nak reply macam nak type tu susah. So rather than aku reply, so aku buat video kat dia. So video ni just for you. Okay? Before anything, kalau korang nak tahu, aku actually ada buat satu IG lah, IG Tingkap Studio lah. So kalau korang ada question ke atau anything yang korang nak tanya ke atau korang nak tahu apa-apa, korang boleh DM aku kat situ. Sama lah dengan user yang DM aku ni tanya soalan dia. Soalan dia panjang sangat, so aku terpaksa buat video. So let me check. Okay, nama dia Ili Suhaila. Okay, so Ili Suhaila, video ni khas for you lah sebab you punya question ni panjang sangat. Okay, so let's start. Okay, soalan first yang dia ada iaitu boleh tak suggest macam mana nak come up with those fake company. Okay, so kalau before this, kalau korang tak faham apa itu fake company, so before this banyaklah fresh graduate yang DM aku, ada yang tanya dekat comment section macam mana nak buat portfolio. So aku always suggest kat dia orang, okay, buat fake company. So fake company ni macam mana? So basically korang come up with like satu company yang palsu, sebab korang as a fresh grad, macam mana korang nak dapat job daripada company-company yang let's say besar ke atau even a company kecil sekalipun, sebab korang like just baru graduate kan, macam mana korang nak letak dalam portfolio korang ada artwork. So that's why aku suggestkan korang buat fake company. So fake company ni in Malaysia kita orang panggil fake company lah, dekat US, UK dia orang panggil passion project. So fake company korang fikir just logically, tapi tak adalah sampai korang cakap oh fake company Asia, korang design untuk Asia ke apa. Janganlah cakap macam tu. So basically come up with any fake company, let's say like Olive Spa ke Blue Nation ke apa lah. Then korang based on that fake company, actually basically kenapa aku paksa korang buat fake company ni, actually bila korang pergi interview, diorang tak nak kisah sangat pun company apa yang korang buat. Dia nak tahu korang boleh buat berapa jenis style. For example, let's say like korang buat satu company fake, nama dia Olive Spa lah. So daripada dia barang-barang stationery spa dia punya letterhead, dia punya social media like very spa something. And then let's say kalau korang buat blue chips let's say untuk makanan, daripada packaging apa semua. So dia tak nak tahu pun company ni real ke tak. Dia nak tengok kau punya design skill tu macam mana. Dia nak tahu kau memang designing ke ataupun kau curi daripada Google. Okay, nombor 2, kalau dia tanya, okay, interviewer tu tanya company ni semua datang daripada mana, macam mana nak jawab. So basically korang tak payah risau pun. Korang cakap yelah company yang korang design ni basically daripada assignment korang, ataupun korang bercakap korang buat freelance. So dia takkan tanya banyak macam kat mana korang buat freelance. Korang cakap korang buat dekat internet ke, korang buat dekat IG ke, dekat Facebook ke. Itu je, dia takkan tanya panjang. Korang tak payah risau. Okay, nombor 3 ni soalan dia terlalu panjang sangat. Okay, dia tanya kalau nak sebagai fresh graduate ni perlu ke ada account macam LinkedIn ke, Behance ke, and some sort like that lah. Okay, so kalau korang fresh grad, first kali of course yang paling important korang kena ada Jobstreet punya account. So Jobstreet punya account dengan korang punya LinkedIn kalau boleh. Kenapa dua ni sangat-sangat penting? Sebab recruiter, dia orang akan selalu aktif on these two side tau. Let's say dia nak cari fresh grad untuk graphic designer, dia akan pergi dekat dua side ni dan dia akan go through dia punya interface sendiri. Sebab recruiter punya interface dengan kita yang nak cari kerja, interface ni lain. So dia akan browse through and then nanti dia akan directly either dia call you atau dia text you. So sometimes recruiter like that. Tapi setakat ni aku nampak yang sangat-sangat aktif selalunya dekat LinkedIn lah. Dekat Jobstreet ni dah kurang sikit. And then berkenaan Behance, okay, kepada siapa yang tak tahu Behance tu apa, Behance ni dia macam tempat yang korang boleh letak portfolio korang secara public untuk orang tengok. So kalau korang ada Behance, korang nak letak pun okay, dia meaning macam like open portfolio, everybody can see. Tapi dengan Behance, kalau let's say korang bukan fresh grad lah, korang dah kerja lama kan, sometimes bila kita dah kerja lama ni, ada banyak company yang kita kena sign NDA. NDA is non-disclosure agreement. So meaning korang tak boleh show to public kerja yang korang buat. Meaning graphic design korang buat ni korang tak boleh show. So that's why macam aku punya Behance sendiri pun tak banyak artwork yang aku tak show, sebab banyak job yang aku dapat semua ni NDA. So
dia ada pros and cons lah. Behance ni kalau korang jenis yang tak ada apa NDA, dan korang macam fikir nak show off korang punya awak, dan korang boleh je buat Behance. So meaning kalau ada Behance ni lagi bagus lah. Okay, so LinkedIn ni pula, kalau korang tak tahu, LinkedIn ni actually tempat dia macam Facebook tapi untuk orang cari kerja, dan nak promote kerja. Pasal kerja dia tak ada lah nak post gambar raya, minta like ke, buat video funny tak ada. Dia memang pasal kerja je. Dan kepada siapa yang tak tahu Jobstreet ni pula, Jobstreet adalah satu website yang di mana korang cari kerja. Korang type je apa korang nak cari. Korang cari graphic designer ke sales assistant ke operator ke, semua ada kat situ. So ini 3 website yang aku rasa beneficial lah untuk korang. Okay, soalan nombor 4 dia tanya, Behance ni necessary ke untuk fresh grad? Actually as a fresh grad, korang patut buat sebanyak mungkin exposure yang boleh. So Behance ni actually very very good tau. So dia berbeza sikit lah daripada portfolio yang biasa, sebab ini public portfolio. So siapa-siapa boleh tengok. Let's say, sebab kalau korang hantar portfolio dekat interviewer ke apa, dia akan simpan portfolio korang, tengok-tengok, dan that's all. Dia takkan pergi mana-mana tau. So kalau let's say korang letak at Behance, banyak orang lain yang akan terserempak dengan korang punya design ni. Sebab banyak je macam aku sendiri, aku as a creative creative manager. Okay, sometimes bila aku pergi go through Behance, aku check, aku perasan ada artwork yang bagus. Tapi sebab Behance dia for the whole country kan. So aku tak tahu ini design daripada Malaysia ke, daripada Indonesia ke, daripada Australia ke. Let's say aku minat this artwork, and maybe time tu aku tengah cari graphic designer juga. Aku tengok, actually this designer daripada Malaysia. Maybe aku boleh approach dia. Then aku boleh tengok lagi artwork lain yang dia ada kat situ. So actually not bad lah kalau korang nak buat. So sebab dekat Behance, korang boleh letak project by project tau, macam ataupun artwork by artwork. Dia bukan like lump sum in one portfolio. Dia boleh buat project by project. So untuk fresh grad, aku rasa tak adalah necessary untuk ada, tapi kalau ada better lah. Okay, itulah soalan yang daripada Ilis Fahilah ni. So dia punya soalan ada 4 je, tapi soalan dia panjang-panjang. So bila aku nak reply by text ni leceh sikit, so aku buat video untuk dia. So hopefully korang faham. Dan Fahilah, hopefully apa yang saya cakap ni awak lebih boleh faham lah. Okay, so kalau korang ada any question yang korang nak tanya dekat aku, korang boleh komen dekat comment section bawah ni, ataupun korang boleh DM aku directly dekat aku punya IG. Walaupun IG aku tak banyak followers, hopefully korang boleh follow. Okay, so hope korang faham lah video yang aku dapat jawab ni. Dia macam short Q&A lah. Kalau korang nak tanya lagi, korang just komen lah dekat bawah, dan aku just jawab lah apa-apa yang korang nak tahu. Okay, so thank you for watching, see you guys soon, bye.